Untuk kali ini kita teruskan kepada subtopik 4.6 iaitu unsur dalam kala. Jadi kita lebih fokus kepada kala 3. Jadi unsur dalam kala, kita lihat so ada banyak unsur kat sini. Jadi seperti yang kita tahu, kala ni adalah unsur yang disusun secara mendata. Contohnya kala 3 kat sini, ni daripada natrium, magnesium sehinggalah argon, yang tu kala 3. Jadi kalau kita susun secara menegak, contohnya kumpulan 1. Ni daripada hidrogen hingga francium. Hidrogen hingga francium, yang ni adalah kala kumpulan 1. Apabila unsur tu disusun secara menegak, dia berada dalam kumpulan 1. Jadi kalau natrium ni kita lihat kat sini, so natrium kala 1, kumpulan 1 kala 3. Okey. Seterusnya kita lihat ni So baris mendata dalam jadual berkala unsur dipanggil sebagai kala. Kemudian bilangan kala ni adalah berdasarkan bilangan petala berisi elektron. Contohnya natrium, 11 kan nombor proton dia. Jadi susunan elektron dia 281. So natrium 281. Jadi 281, jadi dia ada 3 petala berisi elektron dan ada 1 elektron valence. Jadi maksudnya 3 petala berisi elektron kala 3, 1 elektron valence kumpulan 1. Okey. Okey, jadi kita lihat perubahan sifat fizik unsur apabila merentasi kala 3. Jadi nombor proton bertambah sebanyak 1. Kemudian bilangan elektron valence juga bertambah sebanyak 1. Contohnya natrium 11, magnesium 12. Jadi 281 natrium, magnesium 282. 1 jadi 2. Bertambah sebanyak 1. Lepas tu keadaan fizik berubah daripada pepecah hinggalah gas. So natrium pepejal. So argon yang last sekali dalam kala 3 tu gas. Yang ni penting soalan suka tanya, bagaimanakah perubahan saiz dalam kala apabila merentasi kala 3. Jadi saiz dia semakin kecil ataupun semakin berkurang. Sebab yang pertama dia, satu markah adalah nombor proton semakin bertambah. Contohnya dia compare antara natrium dengan magnesium. Jadi saiz atom magnesium lebih kecil berbanding natrium. Kenapa? Sekejap Okey. Yang pertama, markah yang pertama adalah nombor proton natrium lebih kecil, ataupun yang senang yang ni lah. Nombor proton, bilangan proton magnesium lebih besar berbanding bilangan proton natrium. Jadi satu markah. Yang markah yang kedua, daya tarikan antara nukleus bagi atom magnesium lebih kuat berbanding natrium. Jadi bila daya tarikan tu kuat, nukleus tu dia tarik elektron ni kuat. Jadi bila kuat ditarik, jadi saiz dia jadi kecil. So dua markah kat situlah. Okey. Ni saiz dia kita boleh nampak semakin berkurang, semakin kecil. Satu lagi sebab dia adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan ni adalah kecenderungan sesuatu atom untuk menarik elektron ke arahnya. Kalau saiz kecil, lagi kuatlah dia tarik kan. Maksudnya kalau bilangan proton tu lebih banyak, nukleus tu lebih kuatlah tarik elektron tu, jadi saiz dia lebih kecil. Okey, seterusnya perubahan sifat unsur. Yang ni boleh jadikan sebagai nota je lah untuk baca ya. Nombor proton, susunan elektron, bilangan elektron valence, keadaan fizik. So natrium pepejal, argon gas. Sejari atom ni tak perlu hafal nilai ni. Just tahu dia semakin kecil dan sebab dia
Okay, elektronegatifan pun tak perlu hafal nilai ni dan sifat logam dia. So natrium, magnesium, aluminium logam. Lepas tu separa logam dan argon gas. Bukan logam lah. Klorin pun bukan logam sebab dia gas. So ni dah cikgu dah terang tadi. Yang seterusnya kita lihat perubahan sifat oksida unsur merentasi kala 3. Jadi sifat oksida ni ada 3. So yang pertama oksida base. So oksida base ni maksudnya sifat oksida ni, sifat oksida adalah bila kita sebut sifat oksida, maksudnya kita nak tengok sifat natrium oksida, magnesium oksida. Bukan dia dalam bentuk logam maksudnya dia dalam logam oksida, sifat oksida. Jadi natrium oksida dan magnesium oksida ni dia bersifat oksida base. Bila dia bersifat oksida base, dia apabila larut dalam air, dia membentuk, larut dalam air membentuk alkali. Natrium oksida ni base, larut dalam air membentuk alkali. Jadi base yang larut dalam air membentuk alkali. Alkali ada hidroksida. Okey, satu lagi sifat oksida base ni, bila dia alkali, maksudnya alkali boleh bertindak balas dengan asid. Jadi oksida base boleh bertindak balas dengan asid. Kalau alkali dengan alkali, tiada tindak balas. So seterusnya aluminium oksida. Jadi aluminium oksida ni dia special sikit. Dia bersifat asid dan base. Bila bersifat asid dan base, maksudnya aluminium oksida boleh bertindak balas dengan asid dan boleh bertindak balas dengan base. Dia dua-dua boleh bertindak balas. Dia special sikit. Nama pun pelik kan, amphoteric. Jadi ni kita boleh lihat dia boleh bertindak balas dengan asid. Ni menghasilkan, jadi aluminium oksida kat sini base lah. Base bertindak balas dengan asid menghasilkan garam dan air. So satu lagi, dia aluminium oksida ni juga sebab dia bersifat asid juga kan, dia boleh bertindak balas dengan natrium hidroksida iaitu alkali dan menghasilkan garam dan juga air. Okey, tu untuk aluminium oksida. Yang selebihnya dalam kala 3 daripada silikon sampailah klorin, yang ni semua bersifat sebagai oksida asid. Jadi bila bersifat oksida asid bersifat asid, jadi berasid, jadi dia boleh bertindak balas dengan apa? Dengan alkali. Oksida ni juga larut dalam air membentuk larutan asid. Jadi dia boleh ni contohnya larut dalam air membentuk asid iaitu asid sulfurus. Ni contohnya pembentukan hujan asid. Gas sulfur dioksida yang dibebaskan di kilang tu larut dalam air. Air ni air hujan. So bila hujan turun, gas tu larut dalam air dan membentuk hujan asid. Okey, boleh ya? Jadi kena ingatlah, natrium oksida, magnesium oksida kita panggil sebagai oksida base. Aluminium oksida amphoteric iaitu bersifat asid dan base. Dan yang selebihnya kecuali argon lah, sebab argon dah stabil kan. Yang lain tu bersifat oksida asid. Bila dia oksida asid, dia bersifat asid. Bila asid boleh bertindak balas dengan alkali. Ini semua boleh bertindak balas dengan alkali dan juga larut dalam air. Okey. Yang ni kan kita tahu unsur kala 3 ni ada sebahagiannya wujud dalam dikenali sebagai separa logam. Maksudnya dia bukan logam sepenuhnya. Contohnya yang famous lah, yang selalu digunakan adalah silikon dan germanium. Germanium ni kala lain. Kita lihat pada silikon. So silikon ni boleh digunakan sebagai semiconductor. So semiconductor ni kita guna sifat dia ni, kita boleh buat microchip. Microchip ni dalam komputer, dalam perkakas elektronik lah, TV. Selain tu juga apabila dia bersifat semiconductor ni,
dia boleh dijadikan sebagai diod dan juga transistor. Dia special sikit lah sifat dia ni sebab dia separa logam. Okey, jadi itu saja untuk kala 3 ataupun unsur dalam kala. Jadi apa yang awak perlu fokus adalah soalan yang selalu ditanya adalah yang pertama saiz perbandingan dua unsur, saiz dua unsur dalam kala 3 biasanya. Dia bagi terus macam tu. Lepas tu sifat oksida. Tu je lah untuk kala. So cikgu harap semua boleh faham dan boleh buat latihan yang akan diberikan selepas ini.